Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya dan rekan sekumpulan saya akan membentang tentang pencemaran air dan udara. Sebelum itu, apakah pencemaran air? Sebelum saya jawab soalan itu, mari kita lihat ilustrasi pencemaran air. Oke, pencemaran air ialah perubahan kepada air dari segi kandungan dan warna, serta sifat-sifat bahan kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan cemar. Antara contoh-contoh pencemaran air ialah tumpahan minyak di laut, pembuangan sampah di sungai, tasik, dan laut, dan juga pembuangan air kumbahan. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada pencemaran udara. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran udara? Pencemaran udara adalah satu pengenalan kepada bahan kimia, bahan biologi dan juga zirim zarahan yang boleh mendatangkan kemudaratan serta ketidakselesaan kepada manusia serta alam sekitar jika ia dibebaskan ke udara. Contoh kepada pencemaran udara ialah pembebasan gas karbon dioksida, sulfur dioksida, bau-bauan dan juga logam toksik seperti radioaktif dan juga plumbum. Seterusnya ialah punca-punca yang menyebabkan berlakunya pencemaran air. Salah satu punca yang dikenal pasti yang menyumbang kepada berlakunya pencemaran air ialah melalui aktiviti pertanian. Keadaan ini berlaku apabila proses penghilangan hasil-hasil pertanian akan menghasilkan bahan-bahan cecair kimia. Bahan-bahan cecair kimia ini pula akan disalurkan terus ke dalam sungai. Dalam pada itu juga, hampas-hampas organik yang menjadi bahan-bahan buangan pemprosesan turut akan dibuang ke dalam air sungai. Selain itu, penggunaan baja pestisid dan insektisid yang digunakan yang bertujuan untuk membunuh haiwan perosak turut akan mencemarkan sumber air. Ini menghalang penembusan cahaya matahari ke permukaan air dan menyebabkan kematian hidupan akuatik dan juga tumbuh-tumbuhan di dalam air. Saya akan membincangkan faktor pencemaran air yang disebabkan oleh pembuangan sisa-sisa toksik daripada kilang. Umum mengetahui bahawa kilang mempunyai bahan-bahan sisa toksik. Pencemaran air boleh berlaku sekiranya sisa toksik ini dicuci dengan air tanpa menggunakan sabun dan terus disalurkan ke dalam longgang yang terus dialirkan ke dalam sungai. Bahan-bahan sisa toksik yang dibuang ini boleh mengganggu kehidupan akuatik dan mengubah komposisi air sungai yang akhirnya akan menyebabkan pencemaran. Pembuangan sisa toksik daripada kilang kerap berlaku kerana ia mudah dan juga tidak memerlukan banyak kos. Hal ini dikatakan demikian kerana pemasangan penapis untuk menapis sisa toksik adalah mahal dan tidak mampu ditanggung oleh semua pengilang di Malaysia. Disebabkan inilah pencemaran air terutama di kawasan industri sering berlaku di negara kita dan sukar dibendung. Sekian daripada saya serahkan kembali kepada sahabat saya. Kenderaan motor merupakan penyumbang utama dalam pencemaran udara di Malaysia. Kenderaan bermotor seperti kereta, lori, motor, kapal terbang dan sebagainya ini telah menghasilkan gas-gas seperti gas karbon monoksida, gas nitrous oksida, gas hidrokarbon, dan habuk-habuk. Gas ini terhasil kerana proses pembakaran bahan api fosil berlaku untuk menjana tenaga kepada kenderaan agar ianya dapat bergerak. Secara tidak langsung, dengan hanya satu kenderaan saja, pelbagai gas telah dibebaskan ke udara. Pada hari ini saya akan memberitahu tentang kesan pencemaran air. Yang pertama, menjejaskan kehidupan akuatik. Sisa-sisa toksik daripada industri yang dibuang menyebabkan sisa kimia terkumpul di laut dan sungai
dan menyebabkan pH air semakin meningkat. Sisa perindustrian sering mengandungi banyak sebatian toksik yang merosakkan kehidupan akuatik dan makanannya. Racun boleh menyebabkan kesan yang membawa maut dan kehilangan habitat kepada hidupan haiwan dan hidupan di laut. Sebagai contohnya, perairan di Terengganu ekoran daripada pembuangan sisa domestik ke dalam laut menyebabkan penyu mati kerana termakan plastik dan straw tersangkut di hidungnya. Kesan pencemaran udara terbahagi kepada 3, ke atas kesihatan manusia, tumbuhan dan iklim global. Manusia akan menghadapi pelbagai penyakit, khususnya respirasi akibat daripada menghidup udara yang tercemar. Ini akan mengakibatkan proses penukaran karbon dioksida kepada oksigen tidak dapat dilakukan dan darah akan mengalami kekurangan oksigen. Kedua, kesan ke atas tanaman dan tumbuhan. Dalam proses fotosintesis dan tumbuh-sarang, tumbuh-tumbuhan memerlukan udara yang sehat. Jika udara mengandungi bahan pencemar, tumbuh-tumbuhan akan menjadi kekuningan dan mati, serta tisu-tisu dalam tumbuhan akan repuh. Ketiga, iklim global. Pelbagai bahan kimia buangan seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida akan larut dalam uap air dan menghasilkan hujan asid. Hujan asid ini berbahaya kerana akan mengakibatkan tanah yang tidak subur. Kehadiran bahan-bahan pencemar dalam udara akan menjejaskan keseimbangan ekologi dan ekosistem yang akan memberi kesan menyeluruh terhadap bumi. Hari ini saya akan bentangkan tentang cara mengatasi pencemaran air. Antara cara mengatasi pencemaran air adalah dengan tidak membuang sampah ke dalam sungai, tasik, atau laut. Oleh itu, kita boleh melakukan aktiviti gotong royong membersihkan kawasan pantai, laut. Sebagai contoh, mengumpulkan semua sampah sarap yang terdapat di kawasan tersebut dan masukkan ke dalam tong sampah yang berhampiran dan menjalankan aktiviti kita semula. Selain itu, kita boleh melakukan kempen kesedaran kepada kalangan masyarakat seperti kempen Cintai Sungai Kita. Hal ini adalah untuk memberi kesedaran kepada kalangan masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber utama kita, yaitu air. Akhir sekali ialah memasang perangkap sampah di dalam longkang. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan sampah mengalir ke dalam sungai. Seterusnya, langkah-langkah bagi mengatasi pencemaran udara. Antara langkah yang dapat diambil bagi mengatasi pencemaran udara adalah pertama, Jabatan Alam Sekitar haruslah memantau kilang-kilang di negara kita. Jabatan Alam Sekitar tidak berkompromi dengan mana-mana pihak pengusaha kilang yang membebaskan asap ke udara secara berlebihan tanpa menapisnya terlebih dahulu. Pihak Jabatan Alam Sekitar juga harus menggantung lesen pihak pengusaha kilang yang masih berdegil untuk mengurangkan pembebasan asap ke udara. Kedua, guru-guru dapat menanam nilai-nilai cinta terhadap alam sekitar dalam kalangan pelajar melalui pendidikan alam sekitar. Pendidikan tentang alam sekitar didedahkan kepada pelajar melalui subjek geografi dan sains pada peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah, manakala pendidikan sekitaran dan kelestarian pada peringkat universiti. Diharap pembakaran sampah sarap secara terbuka dapat dikurangkan oleh sektor rumah tangga dengan adanya kesedaran untuk melindungi bumi daripada fenomena cuaca seperti jerebu. Memandangkan dunia sekarang sedang diancam bahaya pencemaran, langkah-langkah pemeliharaan alam sekitar yang berkesan patut diambil. Langkah untuk melindungi alam sekitar ini bukanlah tanggungjawab pihak kerajaan sahaja. Ia adalah tanggungjawab semua pihak. Jika semua pihak bekerja sama untuk menangani masalah pencemaran ini, sudah tentu bumi akan dipanjangkan usianya. Konklusinya, udara yang bersih amat penting untuk kita menjalani kehidupan yang sehat dan bermakna. Isu pencemaran alam sekitar, terutamanya pencemaran udara, berada dalam tahap yang amat membimbangkan.
Seperti yang kita sedia maklum, punca pencemaran udara berlaku adalah disebabkan sikap segelintir manusia yang semata-mata melepaskan tangan apabila mengejar kemajuan dan kekayaan. Oleh itu, harapan saya agar setiap anggota masyarakat peka terhadap kesan pencemaran udara yang kian meningkat pada era globalisasi ini, dan bekerjasama memainkan peranan mengekalkan bumi indah ini untuk generasi yang akan datang. Jadi janganlah kita mengamalkan sikap menuding jari, terutamanya pada kerajaan, kerana bumi ini milik kita bersama.